Hai geng, subscribe, like, komen dan share yang takkan manfaat untuk orang. Okey geng, kita menceritakan soal parti PAS ni kan. Disebabkan mereka dah tak ada dalam kerajaan, mereka dah tak ada modal, mereka nak hentam Pakatan Harapan, mereka dah tak tahu nak buat apa. Mereka cari helah DAP pula kan. Sebelum ni DAP lah model depa selama-lama ni, macam DAP lah komunis, DAP lah LGBT, itulah inilah apalah itulah apa semua kan. Tapi sampai hari ni depa tak dapat buktikan pun kata DAP itu apa yang depa kata tu. Sampai hari ni depa tak dapat buktikan apa yang kenyataan yang depa keluarkan, apa yang depa cakap, apa yang depa fitnah, apa yang depa berkempen, depa tak dapat buktikan pun. So lepas Tihang Raya kita boleh tengok bertalu-talu laporan-laporan polis dibuat terhadap parti PAS kan. Lepas tu pula untuk hari ni apa dia tahu depa pergi buat 5 Islamofobia daripada DAP kan. Depa keluarkan kenyataan tu pula, depa pergi buat laporan ke apa, aku baca tak habis ni. Jadi kita boleh tengok depa tak tahu depa nak hentam Anwar Ibrahim, depa tak tahu depa nak hentam Pakatan Harapan. Dan sewaktu macam sewaktu PAS ada kuasa, macam sewaktu depa ada apa nama dalam kerajaan, depa tak tahu semua tu kan. Dan depa tak ambil tahu pun bila depa dah jadi pembangkang macam-macam geng. Macam-macam lah, ada tu ada ni apa semua. Tambah-tambah pula lepas pada pilihan raya sewaktu macam sewaktu pembentukan kalau tak silap aku hari yang Anwar Ibrahim dilantik menjadi seorang Perdana Menteri, waktu itulah terkeluar satu website itu dia menceritakan liberal punya macam website. Dia menceritakan di Asia dan negara-negara lain semua dia naik bendera-bendera negara. Tahu-tahu bila masuk dekat Asia, bukan naik bendera Malaysia, dia naik parti PKR kan. Faham tak masuk aku? Sebab negara-negara lain semua ada bendera-bendera negara, tapi bila tekan je dekat Asia, dia naik bendera PKR. Kita pun tak faham dan kita boleh tengok website tu boleh buat website itu boleh buat. Tahu tak kalau setakat aku ke hang ke hak tengok hang nak buat website, siapa-siapa pun boleh buat lah. Okey macam website. Tambah-tambah lah website tu aku tengok hak yang depa klik kan, dia macam dia ada barat, Asia dan semerata dunia. Dan bila tekan Asia terus dia masuk negara-negara Asia hak yang ada macam liberal. Dan negara lain, list negara lain semua bendera-bendera negara tersebut. Tahu-tahu Malaysia tak ada bendera Malaysia, tapi dia ada bendera Parti Keadilan Rakyat. Dia ada bendera PKR. Bro, hang nak buat pun pakai akal. Jangan bagi nampak sangat bodoh tu. Orang kata sekurang-kurangnya naiklah bendera Malaysia. Bila hang klik bendera Malaysia, barulah naik parti ni. Bila naik tekan pula parti apa, siapa dia presiden dia, siapa dia yang mendaftarkan liberal tu, siapa ini. Ini semua pakai akal. Janganlah pakai kepala lutut, lepas tu buat screen record, post dekat media sosial. Dia ada buat macam orang-orang ni tak tahu internet, tak tahu website lah apa semua ni. So satu bab lagi, bila dah parti PAS ni depa dah tak ada kuasa, depa mulalah cara-cara depa seperti mana depa jadi waktu depa jadi pembangkang dulu. Depa dok buat laporan bertalu-talu ke dekat UMNO. Dan sewaktu sebelum PRU14 laporan terhadap UMNO dah buang, tapi dia attack dekat DAP. Dan sekarang PAS dia dah jadi pembangkang, dia attack dekat DAP sekali lagi. Rakyat Malaysia cuba bayangkan 82 kerusi parlimen dan 5 juta pengundi rakyat Malaysia ada akal geng. 5 juta pengundi Malaysia tahu yang PAS lebay ni suka pergunakan agama, suka memperdagangkan agama demi nak dapat undi. Dan apabila geng-geng pimpinan PAS depa dah dapat undi, depa dapatlah kuasa.
Hang yang hang duk sokong PAS tu hang dapat apa? 33 bulan depa ada dalam kerajaan. Apa depa buat untuk hang? Adakah ekonomi hidup hang makin hari makin kencang, macam makin senang? Dan kehidupan dekat pemerintahan PAS selama ni, Kelantan, Terengganu, Kedah, adakah kehidupan hang makin senang dan juga keperluan hang makin semua diselesaikan? Rumah hang ada air hang pun bersih, rumah hang air kadang-kadang slow, kadang-kadang kuat ataupun kadang-kadang tak ada air. Adakah selesai masalah-masalah tu? Sebab penduduk Kelantan baru ada berapa juta dan berapa juta yang keluar daripada Kelantan mai cari makan dekat negeri-negeri Pakatan Harapan. Sama dengan Terengganu, berapa ramai rakyat-rakyat Terengganu keluar daripada Terengganu mai cari makan kat belah negeri Pakatan Harapan. Sama macam Kedah, aku daripada Kedah, aku pun sebab peluang pekerjaan tak ada di sana dan aku pun sampai tak aku terpaksa kerja dekat Penang, dan bila aku dapat peluang dekat KL, aku mai lah cari makan dekat Selangor. Aku duduk dekat Selangor. So, kalau untuk parti PAS, kalau hang tak ada modal, hang duduk diam-diam. Duduk diam-diam. Sebab hang bawa imej Islam. Hang bawa kat atas kepala hang ada serban, ada kepiah. Bila hang menunjukkan contoh-contoh cara-cara buruknya seorang Muslim, hang menjatuhkan imej Islam tau. Sebab hang bawa imej Islam, modal hang modal modal yang hang bawa macam di dalam politik, modal agama. Tapi bila hang menunjukkan cara fitnah, cara hang tak jaga mulut dan hang hasut semua, sedangkan daripada Pakatan Harapan dan juga DAP tak buat apa pun, hang tibai, hang kata kita jadi bila hang buat cara macam tu, adakah adakah orang Cina, India yang ada di dalam DAP, di dalam PKR dan juga di dalam Pakatan Harapan ni akan berminat ataupun akan suka akan agama Islam? Faham tak maksud aku? Kalau kita ni, kita menunjukkan imej yang baik, kita tunjuk cara yang baik, kita tunjuk benda-benda yang baik, cara kita cakap pun baik. Agama untuk orang-orang yang beragama lain pun boleh berminat dengan cara-cara kepimpinan kita agama Islam. Tapi bila macam kita buat macam ni, kita tak dapat buktikan pun, kita fitnah, kita sedap-sedap je kata, sehingga kita boleh kata syurga, neraka. Kan? Kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia akan buat LGBT, dia akan benarkan kahwin lelaki dan perempuan. Agama lain pun macam tak boleh. Apatah lagi agama Islam, haram. Dan sekarang ni Anwar Ibrahim dah jadi Perdana Menteri, tak ada pun isu-isu apa semua, tapi sengaja orang-orang PAS ni mengada-adakan cerita untuk apa? Untuk nak dapat pengaruh, kan, supaya rakyat pun membenci Pakatan Harapan. Contoh macam tu kan. Depa akan buat supaya depa akan buat supaya rakyat ni akan nampak benci terhadap Pakatan Harapan. Sedangkan Anwar Ibrahim tak perlu 33 bulan. Anwar Ibrahim baru jadi Perdana Menteri 5 hari. Macam pelbagai Anwar Ibrahim dapat selesaikan. Sehingga kan Anwar Ibrahim dapat panggil ke semua penyewa awam, kementerian-kementerian mai berkumpul. Dia dapat memberi ucapan supaya beramanahlah untuk berkhidmat untuk rakyat. Tapi adakah lebay-lebay duduk di dalam kerajaan 33 bulan hampa buat benda-benda yang macam tu? Adakah hampa buat memperingati penyewa awam supaya beramanah? Ada ke? Jadi kita nilai sendirilah, geng. Jadinya kita, itulah aku pun tak tahu nak cakap lah. Kalau hampa tak ada modal, hampa duduk diam-diam. Kalau hampa tak dapat buat seperti mana Anwar Ibrahim buat, hampa duduk diam-diam. Jaga hati, jaga mulut, jaga otak dan jaga jari yang duk tight tu. Faham tak maksud aku? Jadi itulah, fikir-fikirkanlah, geng. Sebab apa yang aku tengok, sebab aku ni salah seorang pemerhati politik, apa yang aku tengok, DAP duduk diam-diam je. Tahu-tahu salah DAP itu, salah DAP ini. Sebab sekarang ni kabinet belum berbentuk. Orang-orang DAP pun tak ada lagi jawatan. Tak ada apa lagi sekarang ni macam di dalam kabinet.
Tahu-tahu DAP kena lagi. Tahu-tahu bukan nak, kira macam bukan nak kata aku ni backup DAP. DAP pun bukan parti Cina. DAP parti pelbagai kaum seperti mana parti PKR. Jadi untuk parti PAS ni dia nak bagi nampak parti DAP ni teruk, parti PKR ni teruk. Dia mainkanlah isu agama, dia mainkan itu, dia mainkan ini. Sedangkan dia tak dapat buktikan pun. Jadinya itulah apa macam apa yang aku nampak, DAP diam-diam pun DAP kena, tambah-tambah DAP pula, tambah-tambah DAP bercakap lagi DAP kena. Kan? Jadi sekarang ni salah satu attack orang-orang PAS, orang-orang Perikatan Nasional ni attack depa dekat DAP. Untuk depa nak hentam bagi nampak Pakatan Harapan ni teruk. Jadi sehingga kan cuba bayangkan Anthony Lok sendiri cakap kalau boleh dia tak mau kedudukan ataupun dia macam dia tak mau parti DAP ni ada di dalam kabinet Anwar Ibrahim. Fikir macam tu lah kan. Jadi geng, janganlah memalukan agama, janganlah memalukan image agama kita. Kita perlu jaga, kita nak bercakap, kita cakaplah elok-elok, janganlah keluarkan sampai kenyataan fitnah, kenyataan yang boleh menyinggung perasaan orang, kenyataan macam-macam lah depa bubuh dekat Pakatan Harapan ni. Sehingga kan Anwar Ibrahim tadi berucap pun, dia orang tuduh fitnah atau ejen Yahudi lah, ejen Israel lah. Jangan relax. Anwar Ibrahim akan ambil tindakan. Sebab keterlaluan puak-puak PAS ni. Sebab apa? Tak dapat kuasa, disebabkan tak berkuasa, dan juga disebabkan tidak memerintah Malaysia. Tak tahulah, fikirlah geng. Tolonglah demi masa depan negara, fikirlah demi masa depan. Okey, kita perlu ubah sistem buruk, sistem bobrok yang dikekalkan oleh Barisan Nasional sehinggalah Perikatan Nasional. Dan walaupun Ismail Sabri itu daripada Barisan Nasional, tapi dia dikontrol oleh Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional. Okey, apabila orang-orang yang pernah berkuasa mereka tak dapat kuasa, mereka tak boleh hidup. Sebab tu 10 orang daripada Barisan Nasional yang bermasalah sangat, terutama daripada MCA, MIC bermasalah sangat, disebabkan orang-orang yang ada dalam MCA dan juga MIC waktu zaman Najib Barisan Nasional dan waktu zaman Muhyiddin, zaman Ismail Sabri, depa muka-muka yang bermasalah 10 orang tu, depa ada kuasa, depa ada di dalam kabinet. Dan sekarang Barisan Nasional bersama Pakatan Harapan, muka-muka ni lah yang takkan dapat kuasa. Dan muka-muka tu lah yang tak ada kedudukan. So disebabkan depa tak ada kedudukan yang jadi dalam kabinet, sebab itulah depa buat bermasalah. Kalaulah Barisan Nasional bersama dengan Perikatan Nasional bersama Muhyiddin, of course puak-puak ni Ismail Sabri pun mungkin boleh jadi timbalan Perdana Menteri lagi kan. Of course muka-muka tu akan dilantik menjadi menteri-menteri. Sebab itulah depa banyak berat ke arah Perikatan Nasional. Okey geng, nampak tak permainan jahat demi kuasa? Depa tak tahulah apakah perubahan yang akan depa buat. Kena ingat hutang negara dah 1.2 trilion. Kalau hari ni tak ubah, kita akan hantar mungkin 2 trilion kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita yang akan main. Belum tentulah 10 tahun lagi, kalau hari ni kita tak buat, kita tak buat perubahan, belum tentu 10 tahun lagi anak-anak cucu kita dapat bayar hutang-hutang yang dah dekat 1 trilion lebih dah. Okey, subscribe, like, komen dan share. Entah kat mak hampa tuan. Assalamualaikum.